Jawapan P donkey. Cepat dah dapat jawapan. Okay. So seterusnya kita tengok soalan ke-11. Rajah 1 menunjukkan sebuah segi 4 tepat ABCD. So kita nampak ABCD. Sekarang dia nak apa? Dia nak cari luas segi 4 tepat. Okay. Ialah sama dengan 2000. Okay. Cari nilai X. Okay. So sekarang ini adalah kehendak soalan dia. So sekarang kamu kena faham dulu. Kalau dia soalan tu cakap luas, kita kena buat apa? Luas untuk segi 4 tepat. Kita tahu panjang, darab, lebar. Betul tak? Okey. Yang ini panjang. DC ada panjang kita. Lebar adalah 5. So maksudnya kita just darab apa? Panjang 10x. Kita darab dengan 5. Jawapan dia mesti ialah sama dengan 2000. Okey, senang saja kan? Nah, nampak tak? Kita hanya just tukarkan bahasa Melayu jadi bahasa matematik. Kalau kamu dah faham, oh, luas segi 4 tepat adalah panjang darab lebar sebenarnya. Inilah bahasa matematik. So, di sini 10x adalah panjang. So, kita ambillah 10x. Darab dengan apa? Dengan 5. Okey? Di sini, dia dah bagi kita. Dia cakap, ialah dalam bahasa matematik sama dengan. So, saya tulis sama dengan. Berapa? Soalan tu dah bagi kamu 2000. Kita dah tukarkan bahasa Melayu jadi bahasa matematik. Sekarang kita just nak settlekan saja. 10x darab dengan 5. So 10 darab 5 kita dapat 50x. Okey? Sama dengan apa? Sama dengan 2000. So soalan, kehendak soalan nak cari nilai X. So just pindah saja 2000 bahagi dengan 50. Okey. Itu sahaja. Okey. So 5 dengan 20 kita dapat 4. Okey. Kosong. Macam tu. So jawapan 40. Ada jawapan tak? Ada. Okey. So jawapan adalah 40. A. Itu je lah. Senang kan? Okey. So next kita tengok satu soalan lagi. 11. Dalam kuis matematik, okay, Amin mendapat P markah, So, dan Nisa mendapat 5 markah, lebih daripada Amin. Okay, so sini kena berhati-hati ya. So, sekarang dia cakap Amin, okay, dapat P, betul? Amin punya markah. So, Nisa ni, dia dapat 5 markah, lebih daripada Amin. Okay, saya rasa sebab sini dia ada pemboleh ubah. So, kalau saya tulis macam ni, kamu mungkin akan keliru. So, mungkin saya tulis jugalah Amin dapat markah adalah P. Nampak tak? Mendapat P. Amin sama dengan P lah maksudnya. So, Nisa ni, okay. So, kita tengok. Memang buat macam tu. Nisa dapat apa? 5 lebih daripada. Maksudnya, 5 tambah Amin punya markah. Betul tak? Okey, kalau untuk pelajar yang cepat, dia dah tahu. Okey, 5 tambah Amin punya markah. Maksudnya, Nisa punya markah, dia mesti 5 tambah dengan P. Sebab P itu markah Amin lah. Okey, so kita dapat ini markah Nisa. Okey, sekarang soalan dia. Jumlah markah mereka. Maksudnya, markah Amin. Okey, kalau kita cakap jumlah markah mereka, mesti kamu kena ambil markah Amin tambah dengan markah siapa? Nisa, betul tak? Ialah sama dengan 95. Sekarang soalan nak cari apa? Markah Amin. Markah Amin tu sama dengan P. Maksudnya kehendak soalan tu dia nak cari P tu sebenarnya sama dengan berapa? Senang sajalah kan? Sekarang kamu dah analis soalan kamu. Amin sama dengan P tambah dengan Nisa tu 5 tambah P. So 5 tambah P mesti sama dengan 95. Buat seperti biasa. Hanya P dan P kita boleh grouping, kita boleh tambahkan P tambah P kita dapat 2P. Lepas tu 5 pindah ke sebelah kanan kita dapat 95 tolak dengan 5. Maka kamu akan dapat jawapannya 90. 90 ini adalah sama dengan 2P. Soalan dia, kehendak soalan tadi, dia nak cari nilai markah untuk Amin saja. Maksudnya dia nak cari P saja. So 2 darab 2
pindah jadi bahagi, kita dapat 90 bahagi dengan 2. So, jawapan akhirnya dapat 45. Ada jawapan tak? Jawapan B, boy. Senang betul. Okay. So, next kita teruskan. Okay, sekarang. Tentukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi pernyataan berikut. Okay, so dia nak, okay, so keywords dia sekarang, dia nak persamaan linear. So, bila cakap persamaan, memang semua ada sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Bila kita cakap persamaan tu adalah linear, semua tu pemboleh ubah kita mesti kuasa satu saja. Tak boleh ada kuasa dua. So, memang tak ada. So, memang semua adalah persamaan linear lah. Dan dia adalah dua pemboleh ubah. So, ada dua tak? Okay, M dengan N ada. M dengan N ada, M tolak N ada, N, M. Okey, dua semua ada, memang ada dua pemboleh ubah. So, kita nak tengok apakah pernyataan dia. Dia cakap, beza antara dua nombor ialah 9. So, maksudnya kita ada dua nombor. Beza antara dua nombor. Dua nombor ini kita tahu tak? Kalau kamu tak tahu, kita kena guna pemboleh ubah lah. Okey, sama ada M tolak N atau N tolak M. So, kalau ikut di sini, dia nak apa? Beza antara dua nombor. Maksudnya, M tolak dengan N. Ialah mesti sama dengan 9. Ada tak? Ada. Senang saja. So, yang soalan ini sebenarnya dia nak kamu tukarkan bahasa Melayu jadi bahasa matematik sahaja. Okay? So, jawapan inilah. Of course, tak salah. Kalau soalan tu dia ada N tolak N. So, kita juga pilih yang boleh juga kita pilih N tolak N sebab dia cakap dua nombor. Dan dua nombor ini memang kita tak tahu. Kita just letak saja sama ada M, ada N. So, kita guna M tolak N dapat 9. So, jawapan dia ialah 9. Mesti nampak 9, sama dengan 9 punya. So, yang ini memang out. Ini memang out. Tak boleh. Sebab dia dapat sama dengan N. Sama dengan N. Tak sama lah. So, beza mesti tolak. So, jawapan adalah C. Okay. Seterusnya kita tengok soalan 14 pula. Okey, maklumat berikut menunjukkan penyelesaian bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dia bagi kamu nilai R, bagi kamu nilai S. Okey, so sekarang tentukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang memenuhi penyelesaian di atas. Okey, soalan ini memang tak ada choice lah. Memang kita kena try and error. Sebab soalan dia agak-agak sama. Dia hanya nak kamu tengok sama ada bila kamu gantikan, betul tak? Okay. So, untuk soalan ni, kalau kamu nak cepat, kamu just guna kalkulator, check jawapan kamu sahaja. Okay. So, sekarang saya tunjukkan kalkulator. Okay. Saya tunjukkan kalkulator. Okay. Tunggu sekejap. Kita buka kalkulator dulu. Okay. So, macam mana kita nak settlekan soalan ni? Okay, dia bagi R, dia bagi S. So, bila kamu nak buat, okay, so kena berhati-hatilah. Okay. Saya buat yang ini dulu. Okay. Maksudnya, nanti kita kena ganti masuk. Okay, bila nampak R saja, letak negatif 4. Letak negatif 4. Letak negatif 4. Okay. Nanti bila nampak S, sebab kita kena check jawapan. Kita letak dengan 1/2. S tu nanti ya 1/2 macam tu. So kita check sama ada jawapan tu betul atau salah. Just guna kalkulator check saja. Buat pengiraan. Tolong bantu kita. Okey, sekarang saya keluarkan kalkulator. Okey, start. Sekejap. Yang ini. Okey, kita check one by one. Okey, sekarang. Okey. Kita tengok pertama sekali ya. Okay. So, 5R. Okay, 5. Kita letak 5 kurungan. R tu sama dengan negatif 4. So, just tekanlah negatif 4. Tutup kurungan. Tolak. Tekan tolak. 4. Tekan 4. Lepas tu, S. Nampak saja S, kita kena gantikan dengan 1/2. Tapi jangan lupa, sebab dia nak darab, kita kena letak kurungan. S tu kena letak kurungan. 1 per, ABC ni per 2. So, tutup kurungan sama dengan, dapat jawapan apa? Negatif 22. Okey, dah dapat jawapan. Sebab
Tengok, 5R tolak 4S. B juga 5R tolak 4S. Tapi A tu dapat 22. B tu dapat negatif 22. Dah dapat jawapan. Sebab bila kamu tekan, kamu ganti masuk nilai R, ganti masuk nilai S, memang kita dapat negatif 22. So, soalan ni cepat saja. C dan D tak perlu try pun. Kita dah tahu jawapan adalah B boy. Sebab kita dapat negatif 22. Okey, so saya bulatkan dulu. So, jawapan dia adalah sama dengan B boy. Okay. Seterusnya, kita tengok soalan ke-15. Okay. Diberi bahawa negatif 2M tambah N sama dengan 15. Okay. So, N adalah 5. Cari nilai M. So, M tu sama dengan apa? So, senang saja soalan macam tu. Selalu saya cakap, soalan dah bagi kamu, dia dah cakap N tu sama dengan 5. Maka, bila nampak N saja, automatik kita ganti nilai 5. Okay, so salin balik from left to right. Negatif 2M tambah N tu 5. So, tulis 5. Mesti sama dengan 15. Okay, ini senang kan? Sebab nampak N, dia dah cakap dah. Dia dah bagi tahu kamu. N sama dengan 5. Kamu ganti masuklah. Okay, next. Soalan nak cari M. Kita just pindah-pindah saja. So, negatif 2M mesti sama dengan 15. Tambah 5, pindah jadi tolak 5. So, kita dapat negatif 2M sama dengan 10. Okay, maka M mesti sama dengan 10 bahagi negatif 2. So, positif negatif dapat negatif. 10 bahagi 2, kita dapat 5. Dapat jawapan tak? Jawapan adalah B, boy. Tenang saja kan? Okey, seterusnya kita tengok soalan ke-16. Pelajar pertanian di sebuah college vocational telah menjual X ekor lembu dan Y ekor kambing. So, soalan ini sebenarnya dia dalam bahasa Melayu. Kita nak tukarkan dia jadi bahasa matematik. Kalau kamu lihat di sini, memang dia bagi kita X ekor lembu dan Y ekor kambing. So, apa yang kita boleh buat kat sini? Kalau kamu nak analyze soalan kamu, sebab kita tahu X ekor. Okay, X ekor apa? Lembu. So, ini adalah L. Dan Y ekor apa? Kambing. So, kita letak K lah. Okay. So, X adalah bilangan ekor lembu. Y adalah bilangan ekor kambing. So, sekarang kita teruskan. Jumlah lembu tu berapa? X. Okay. Dan kambing adalah Y. X dan Y sebenarnya yang dijual ialah sama dengan 15. So, maka persamaan pertama yang boleh dapat adalah X tambah Y. Okay. Jumlah kan? X ekor lah, lembu lah. Kambing, Y ekor lah. So, X tambah Y ialah 15 ekor. So, di sini dia nak tentukan persamaan linear serentak. So, yang first kali kita dah dapat dah. Okay, next. Teruskan. Harga seekor lembu dan seekor kambing. Kalau harga dia, okay, lembu adalah 3500. Ini L adalah, okay, so kita tahu lembu L adalah sama dengan 3500. Kambing adalah K sama dengan 800. So sekarang, jumlah hasil jualan yang diperoleh kalau dia jual semua, okay, yang L X ekor lembu itu dengan harga 3500. So kita akan dapat apa? Dan kambing adalah Y ekor kambing. Seekor kambing 800. So all together adalah 22800 kan? So macam mana kita boleh dapat? So kita tahu L lembu adalah, okay, kamu boleh tulis macam tu lah. X, L tu adalah 3500. Tambah dengan Y ekor punya kambing. Kambing seekor adalah 800. Harga semua mesti sama dengan 22800. So, kita nak darab, kita mesti akan dapat 3500X tambah dengan 800Y mesti sama dengan 22800. So, kita dapat jawapan tak? Ada. So, ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. So, jawapan adalah
A apple. Okey, senang je kan? Okey, seterusnya kita tengok soalan ke-17. So, soalan ini adalah soalan persamaan linear serentak. So, maksudnya dia ada dua pemboleh ubah lah. Ada P, ada Q. So, kat sini. So, saya buat cara kira di tepi sini ya. So, P tambah Q sama dengan 2. Okey, sorry, sama dengan 3. Ini adalah persamaan pertama. Okey. So, P tolak 3Q sama dengan 11. Ini adalah persamaan kedua. Okay. So, sekarang nak buat macam mana? Sebab dia ada dua pemboleh ubah. Kalau saya nak cari nilai Q, saya mesti mansuhkan P. Kalau saya nak cari P, saya kena mansuhkan Q. Macam tu. So, di sini obviously kita boleh mansuhkan P. Betul tak? Sebab kalau kamu tengok P, pemerhatikan P, nilai P dengan P ni sama. So, kita boleh guna operasi tolak untuk hapuskan P kita. P tolak P, kosong. So, kalau kamu tahu nak hapuskan P ini, kita guna operasi tolak. Jadi, kita kena guna apa? Persamaan pertama tolak dengan persamaan kedua. Okay? So, kamu akan dapat yang sebelah atas, Q kena tolak dengan bawah, negatif 3Q. So, kena kurungan negatif 3Q. Tutup kurungan. Mesti sama dengan apa? Persamaan pertama, 3. Tolak dengan persamaan kedua, 11. Okay, itu je. So, sekarang negatif-negatif jadi positif. So, kita dapat Q tambah dengan 3Q. Mesti sama dengan 3 tolak 11. So, tekan kalkulator, 3 tolak 11, kita dapat negatif 8. Okey, seterusnya. Q tambah 3Q. So, kita dapat 4Q sama dengan negatif 8. Jadi, Q kita ni mesti sama dengan negatif 8 per 4. Jadi, kita akan dapat, tekan kalkulator lah. Negatif, positif, negatif. 8 bahagi 4, kita dapat 2. So, sekarang kamu dapat Q adalah sama dengan negatif 2. Kalau kamu dapat Q, P tu boleh dapat dah. So, sebab kamu just pilih salah satu persamaan. Okey, contohnya saya pilih persamaan pertama. Saya dah tahu P kalau tambah dengan Q mesti sama dengan 3. Sebab sekarang kita dah tahu Q sama dengan negatif 2. Maka P nampak saja Q, kita ganti masuk. Okey, tambah negatif 2 mesti sama dengan 3. Maka positif, negatif dapat negatif kan. So, negatif 2 pindah ke sebelah kanan. Jadi, kita dapat P sama dengan 3. Tolak pindah jadi tambah 2. So, maka jawapan adalah 5. Ada jawapan tak? Ada. So, jawapan adalah B, boy. Okay. Seterusnya kita tengok soalan ke-18. Okey, bentuk arm bagi satu ungkapan kuadratik. Okey, ini memang bentuk arm lah. Ha? Tentukan nilai A, nilai B dan nilai C. Okey, so senang saja kan? Ha, ini senang. A adalah 3. Okey, kita dah belajar sebelum tu. B adalah, kebanyakan akan dapat B tu 12. Masih ingat tak? B, kita mesti tentukan nilai di depan X. So, X tu depan tu negatif 8. Kamu kena susun ikut susunan bentuk arm tu. So, maka B sepatutnya, kebanyakan pelajar akan salah. Dia mesti pilih yang tengah-tengah. Bukan. B tu mesti muncul di depan X. So, kita dapat negatif 8. C adalah sama dengan nombor sahaja, iaitu 12. Ada jawapan dah? 3, negatif 8, 12. Jawapan adalah B, boy. Okay. So, seterusnya kita tengok soalan ke-19. Soalan ni diberikan persamaan kuadratik. Okay. Cari punca. Kalau cari punca maksudnya dia nak cari nilai X tu sama dengan apalah. Sebab kita dah tahu persamaan kuadratik boleh guna kalkulator. Terus dapat jawapan. So, masih ingat tak? Cari dulu. Make sure dia dalam bentuk arm. X kuasa 2. Nampak tak? Ada X, nombor. Sama. Mesti sama dengan kosong. Pattern dia mesti macam tu. Mesti sama dengan kosong. Inilah kita panggil bentuk arm. Barulah kamu boleh tentu nilai A sama dengan 2. B sama dengan negatif 7. C sama dengan 3. Kalau kamu dah tentukan,
Okay, kita keluarkan kalkulator. Terus tekan sahaja. Okay, so sekarang keluarkan kalkulator. Masih ingat tak? Mode 1, 2, 3. Tekan 1 for EQN, equation. Lepas tu ke sebelah kanan. Kita pilih degree. Degree tu 2. Okay. A sama dengan 2. Sama dengan B sama dengan negatif 7. Sama dengan C sama dengan 3. Okay, tekan. So, kita dapat jawapan 3 dengan 0.5. Sebab dalam jawapan kamu tak ada titik perpuluhan. Kamu tekan ABC inilah button ni. Nampak tak? ABC. So, dapat 1/2. So, jawapan kita 1/2 dan 3. Ada jawapan tak? 1/2 dan 3. So, jawapan adalah A, apple. Okay, senang saja kan? Guna kalkulator dapat jawapan, tak perlu buat pengiraan apa-apa pun. Okay, just make sure, soalan ni just make sure, mesti dalam bentuk am. Okay, make sure dia sama dengan kosong. X kuasa 2 di depan, X di tengah-tengah, belakang tu nombor. Mesti susun ikut bentuk am macam tu. Barulah dapat ABC. Okay, so next, soalan terakhir. Selesaikan persamaan kuadratik ini. Okay, so maksudnya dia nak cari nilai P lah. Jangan takut dengan soalan macam tu. So, kita step by step. From left to right. Kalau kamu lihat macam tu, kamu dah tahu. Ini ungkapan dengan ungkapan, kurungan maksudnya kita kena buat pendarapan. Okey, sebelah kanan juga kita settle dengan cara sebelah kanan. Darab masuk. Okey, so kita settle dulu from left to right. So first, P darab P. Depan ke depan. Kita dapat P kuasa 2. Tulis dulu. So, P depan ke belakang. So, P darab 2, kita dapat tambah 2P. Seterusnya, 1 belakang darab ke depan. 1 darab P. So, kita dapat tambah P. Okay. So, next, belakang ke belakang. Positif, positif. So, dapat positif. 1 darab 2, dapat 2. So, sebelah kiri dah settle. Tak apa, just letak dulu. Kita go to the right first. So, sama dengan salin balik. So, sekarang kena berhati-hati. Sebab mengapa? Sebab sini ada negatif 2P. Kita kena darab masuk. Darab masuk macam tu. Okay. So, kita darab ke depan dulu. So, kita dapat negatif 2. Darab 2. Kita dapat negatif positif. Negatif. 2 darab 2 dapat 4P. Okay. So, depan dah habis. So, yang negatif 2P ni darab ke belakang pula. So, negatif positif. Negatif. 2 darab 1 dapat 2. P darab P. So, kita dapat P kuasa 2. So, nampak tak? Kalau kamu dah buka kurungan, so sekarang memang kita boleh pindah ke kanan, ke kiri macam tu dah. So, sebab dia nak soalan, dia nak selesaikan. Maksudnya dia nak cari nilai P tu. P tu apa? So, jadi kamu nampak ada kuasa 2 ni memanglah kita tahu soalan ni soalan kuadratik. So, susun ikut apa? Ikut bentuk am. So, kita pilih apa dulu? P kuasa 2 dulu. From left to right. So, saya tulis P kuasa 2. Dan ada P kuasa 2 lagi tak? Ada kan? Okey, jangan lupa sama dengan di sini ya. So, kalau kamu tengok di sini, negatif 2P atau tolak 2P. So, bila kita pindah ke sebelah kiri, memang dia akan jadi apa? Tambah 2P kuasa 2. Okay. So, P kuasa 2 dah tak ada dah. So, kita restart again. So, sekarang kita nak kumpul. Okay. Benda yang ada P tu. So, kita tulis sebutan yang ada P. So, tambah 2P tambah P. Okay. Lepas tu ada lagi tak? Negatif 4P. So, pindah ke depan jadi tambah 4P. Okay. Seterusnya, tak ada dah. So, tambah dengan 2, number tambah 2 sama dengan 0. Okay, memang kita susun ikut bentuk am. Okay, so sekarang kita tengok. P kuasa 2 tambah 2P kuasa 2. So, memang kita akan dapat 3P kuasa 2. Settlekan apa yang boleh. P kuasa 2 dengan P kuasa 2. Sekarang kita tengok. Sebutan yang ada P. So, senang saja kamu tengok nombor dia. 2, sini 1, 2 tambah 1, 3. 3 tambah 4, so kita dapat 7. 7P tambah 7P. Sama dengan, tambah dengan 2, sama dengan 0. So, sekarang, inilah bentuk am kita. So, dengan ini, kamu boleh carilah nilai A adalah 3, B adalah 7,
C adalah 2. Dalam exam, kalau keluar soalan macam tu, untunglah kamu. So, just key in calculator saja. So, sekarang saya tunjukkan dengan menggunakan calculator. Sebab kalau kamu dah ada nilai ABC, senang dah. Okay, yang penting tu ada nilai ABC dulu. So, ikut. Okay, saya reset semula. Mode, tekan 1. So, kita reset semula. Okay. Mode 1, 2, 3, dapat EQN. Tekan 1. Pergi ke sebelah kanan, tekan 2. So, dia akan tanya kamu. A, tekan 3. Sebab 3 kan? Sama dengan. So, B, jawapan dia 7. Sama dengan. C adalah 2. So, kita tengok apakah jawapan kita. Nampak negatif 0.333. Jangan takut sebab ini dalam titik perpuluhan. Jawapan kita memang tak ada pun. So, macam mana? Tukarkan jadi, tekan ABC inilah. Tukar dia jadi pecahan. Okay. So, negatif 1/2 adalah 1/3. Sorry, adalah salah satu jawapan kita. So, B dengan C memang adalah dalam list jawapan kita ni. So, A dengan D memang out dah sebab dia positif 1/3. So, next, apa lagi jawapan kita? Tengok, tekan ke bawah. Negatif 2. Ada tak? So, negatif 1/3 dan negatif 2. Jawapan dia adalah B, boy. Okay, senang saja. So, jawapan adalah B, boy. So, kita bulatkan B, boy. Okay, itu sahaja bahagian objektif. So, semoga semua boleh jawab dengan betul. Okay, thank you semua.